Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Kita hundur ke belakang sekejap supaya kita boleh tahu di mana kita berakhir baru ni, iaitu halaman 63. Ajaran aliran Al-Asy'ariyah yang kemudiannya berkembang khususnya di Nusantara, di negara kita ni, banyak bersumberkan kepada kitab karya Muhammad Ibn Yusuf As-Sanusi di abad yang ke-9 Hijrah. Nama kitab itu ialah Ummul Barahin. Situlah. Ini kitab dia, saya dah tunjuk dah minggu lepas ni. Rupa kitab dia ni. Kitab inilah yang menjadi rujukan untuk kitab-kitab selepas daripadanya yang menghuraikan sifat Allah, iaitu 20 sifat. Jadi insya-Allah hari ni kita akan ngaji sifat 20 supaya dia orang duk ngaji atas balas. Kitab ini hanya membincangkan permasalahan akidah yang berkaitan dengan ketuhanan dan kenabian sahaja. Jadi rukun iman yang lain tak ada dalam kitab ini. Percaya kepada hari akhirat apa semua, qada dan qadar, percaya kepada malaikat, pada kitab. Yang dia bincang dalam kitab ini hanyalah ketuhanan dan kenabian sahaja. Kitab ini menjelaskan hukum akal serta membahaskan al-ilahiyah, ketuhanan yang berteraskan 20 sifat. Kitab ini menjadi rujukan utama dalam melahirkan kitab-kitab akidah berbahasa Melayu yang lebih dikenali dengan sifat 20. Yang popularnya adalah sifat 20. Sepatut kalau mari ramai hari ni baru boleh ngaji sifat 20. Tapi sebenarnya kalau orang biasa belajar dah, dia tak timbul masalah lah. Ada tak di kalangan kita tak pernah ngaji sifat 20? Ada tak? Orang duk ngajar atas balas apa. Orang tua dulu kita bila start ngaji sifat 20 lah. Tapi cumanya ramai orang hafal saja sebab nak faham payah juga, sebab dia ilmu falsafah. Antara kitab-kitab Melayu tersebut ialah Aqidatun Najin fi ilmi usuluddin. Aqidatun Najin fi ilmi usuluddin oleh Zainal Abidin Al-Fatani. Ini kitab dia. Download dalam internet pun boleh, tak payah beli. Kemudian Faridatul Faraid, orang kampung panggil kitab Faridah. Bila dia nak ngaji sifat 20, ngaji kitab Faridah dia panggil. Nama penuh dia Faridatul Faraid oleh Ahmad Ibn Muhammad Zin Al-Fatani. Orang tani ramai menulis kitab sifat 20 ni. Ini kitab dia ni. Kena ada lah kitab ni baru orang kata ngaji sifat 20. Kemudian Sirajul Huda oleh Muhammad Ibnu Zainuddin As-Sambawi. Ni orang Indonesia pula kawan. Sirajul Huda. Okey. Miftahul Jannah oleh Muhammad Tayyib Ibnu Mas'ud Al-Banjari daripada Indonesia pula. Kok Melayu? Semua kitab ni dah kata kitab Melayu. Cumanya tak boleh baca sendiri ni sebabnya dia bahasan akademik sikit, akademik secara logik lah. Ya, kitab kuning semua. Kitab kuning berbahasa Jawi, Melayu Jawi klasik. Kalau kita akidah ni nombor satunya payah dari segi kalau kita baca seorang tak faham lah, sebab dia bahasan secara hujah akal. Yang keduanya bahasa klasik ni, kalau kita tidak tahu bahasa Arab, kita tak boleh baca sebab cara laras bahasa dia ikut bahasa Arab.
Sebab tu kalau kita boleh bahasa Arab, kita boleh baca semua kitab Jawi. Saya sebenarnya bukan semua belajar kitab Jawi, tapi semua boleh baca kerana bila kita tahu bahasa Arab. Marilah kitab Jawi mana dia cara dia terjemuh. Orang panggil larah bahasa tu larah bahasa Arab. Kita tahu dia adalah bahasa Arab. Fa'il, fi'il, mubtada, khabar. Nah, jadi semua dia susun secara mengikut laras bahasa Arab. Sebab tu kalau orang tahu bahasa Arab, dia boleh baca semua kitab Jawi. Secara ringkas perbahasan akidah melalui kitab-kitab tersebut adalah seperti berikut. Ni baru nak ngaji sifat 20 dah. Kalau orang katanya berapa dia sifat 20, sifat kita iaitu 20 sifat dibahagikan kepada sifat wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus. Ingat tu dah 3. Sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus. Apa dia sifat yang wajib? Sifat-sifat yang wajib bagi Allah iaitu sifat-sifat yang mesti ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat-sifat tersebut dirumuskan kepada 20 sifat. Dalam kitab itu pun dia sebut bahawa sifat Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak tahu jumlahnya melainkan Allah sendiri yang tahu. Tetapi dia kira 20 sifat ni adalah sifat basic yang tak boleh tidak dia kata kita kena tahu. Padahal saya sebut sekali lagi dah. Sifat 20 ini ialah bukan Allah Subhanahu Wa Taala ada 20 sifat itu sahaja. Bilangan sifat-sifat Allah hanya Allah saja yang mengetahui. 20 sifat ini adalah sifat basic, asas yang wajib diketahui. Ni kita ngaji secara carta begini kan, cara jadual begini. Lain sikit daripada orang duk ngaji pondok tu. Ngaji kitab atas masjid tu dia sebut so nak bilang payah. Nombor 1 apa dia? Dia sebut wujud, al-wujud. Dia sebut wujud, dia buang al depan. Dia kata sifat wujud, al-wujud. Sebut tanya wujud, makna dia ada. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sifat dia ada. Yang kedua, al-qidam. Al-qidam, sedia, tiada permulaan. Sifat Allah. Inilah keunikan hanya Allah sahaja. Tak ada surat beranak. Hanya Allah saja tak ada surat beranak. Matahari ada surat beranak, malaikat ada surat beranak. Dia tak ada tarikh lahir. Ada sejak sedia kala, tak ada mula. Al-baqa. Baqa ni makna kekal. Tidak akan hilang selama-lamanya. Yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadis. Berlainan dengan semua makhluk. Menyalahi dengan bagi yang baru. Dari kitab Jawi disebut menyalahi ia bagi yang baharu. Yang baru tu makhluk lah. Sebab lawan baru ni ialah qadim. Iaitu qidam sifat dia. Pak tu dah. Kalau boleh hafal lah. Kalau orang tua tanya ngaji akidah ke ngaji? Acik sebut sifat 20. Tak reti nak sebut, dia kata ngaji gapo lagi tu. Dia asas sebut tak apa boleh wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadith qiyabuhu min nafsiha. Kita baca je. Tapi kalau dia hura tu hati cerita lain pula. Dia faham lagu mana bila. Yang kelima, qiyamuhu bi nafsihi. Qiyamuhu bi nafsihi, berdiri dengan sendirinya. Dia tak tumpang orang. Tolak dia semua makhluk ni, dia kena ada tumpai menumpang. Tidak ada makhluk yang dia hidup dia tak tumpang orang. Semua kena tumpang. Sekurang-kurangnya kita kata rimah. Dia tu gagah sekali dalam hutan. Dia kena tumpang ke apa? Tumpang makan ni, kalau tak ada pelanduk dia pun mati. Kalau tak ada menatih nak makan, maknanya dia kena tumpang orang. Tak ada makhluk tak tumpang. Tapi Tuhan ni, Allah Subhanahu Wa Taala qiyamuhu bi nafsihi, dia berdiri dengan sendirinya. Biar kita faham lagu tu sifat 20. Ni dia main qiyamuhu bi nafsihi, dia hura takluk kepada gapo. Jadi dia hura dalam bentuk falsafah juga. Khabar lemah dengan begitu.
Jadi kita cuba kita faham. Makna dia ni tak tupang orang. Qiyamuhu bi nafsihi ni makna dia boleh duduk seorang dia. Kemudian yang kena al-wahdaniyah. Wahdaniyah. Tidak dua, tidak tiga. Sifat yang ketujuh al-qudrah. Qudrah ni berkuasa, ada power. Sifat yang ke-8 al-iradah. Iradah ni dia berkehendak. Dia ada benda yang dia nak buat, dia tak si buat. Keinginan. Tuan. Sifat yang ke-9 al-ilmu. Mengetahui. Dia ada sifat yang dia mengetahui. Yang ke-10 al-hayah. Hidup. 20 kan ni? Ada 10 lagi dah. Dalam nota pun ada as-sam, mendengar. Basar, melihat. Al-kalam, berkata-kata. Yang ke-14 kaunuhu qadiran. Keadaan berkuasa. Berkuasa tu lain. Dia tu sifat dia berkuasa, tapi keadaan dia tu pula berkuasa. Sifat yang ke-15 kaunuhu muridan. Keadaan menghendaki. Dia ada sifat dianya iradah, dia ada sifat berkehendak. Sambil tu dia ada pula keadaannya menghendaki. 16 kaunuhu aliman. Keadaan mengetahui. Kaunuhu hayyan. Keadaan hidup. 18 kaunuhu sami'an. Keadaan mendengar. Kaunuhu basiran. Keadaan melihat. Kaunuhu mutakalliman. Keadaan berkata-kata. Jadi start daripada kudrat tu sampai ke kalam, dia sambungnya dengan bubuh kaunuhu je depan. Nampak situ tak? Kena hafal ni dah. Biar kita tahu sifat 20. Belajar kapun. Namun nak sebut pun tak boleh. Kaunuhu hayyan start daripada bujuk kidang tu sampai ke kaunuhu mutakalliman. Kalau baca dari kitab-kitab yang kita tengok tadi, macam kitab Faridatul Faraid, Aqidatul Najim, benda inilah jadi bincang. Teras dia ialah 20 sifat. Okey. 20 sifat tersebut dibahagikan kepada 4 kategori pula. Dia buat kategori pula. Dah 20 tu dia bagi 4. Nafsiyah, kategori pertama. Salbiyah, ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Boleh ingat dah? Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Ni saya buat catatan ni lah 20 sifat ni. Dia bagi 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Boleh cikgu Hasan tu. Kita bagi mudah. Kita buat catatan lagi ni baru mudah. Mudah nampak dah. Jadi peta minda tu kalau dalam kitab dia disokoya dalam kepala kita. Bagi 4 kita pun nampak bagi 4. Baik kita tunjuk lagu ni selari. Catatan ni masuk dalam nota tak? Tak ada. Dalam nota ni tak ada dalam ni. Nak ada. Semua yang ada dalam skrin ni akan direkod 100%. Hal ni tambahan daripada nota tangan ni. Dia ada nota ni. Yang tadi ni dalam senarai kitab Syekh Jafar tadi dia di mana? Tak ada. Dalam kitab Pak ni tadi tak ada. Syekh Daud dia kitab akidah dia ada. Bukan dia Muhammad Zain Al-Fatani. Bukan dia, Daud lain. Orang katanya Zain Fatani tok guru dia. Ada orang menyebut gitu. Dia ni daripada ya. Lepas tu selagi dia kata 3.15.2 tu sifat-sifat yang mesti ada pada Allah Ta'ala. 20 ni sifat-sifat yang mesti ada. Ya. Yang lain tidak mesti ada.
Dia disebut dah, dia mesti ada sebagai maknanya hak ada lagi. Jadi maknanya tak boleh tidak kena ada hak ni. Pada lain tu, Hak lain itu disebut ada juga tapi kita tidak tahu. tak boleh kita hal lain tu apa kalau tak ada. Maksud dia wajib tahu. Kalau misalnya Ar-Rahman Ar-Rahim, Tu kalau mengikut dia kan maknanya hak dia tak wajib tahu. apa tak tahu? Kalau mengikut disebut lagu tu. Hak ni yang dipertikarkan oleh aliran salaf ni. Pasal aliran salaf ni dia sifat Allah duduk dalam 99 nama. Banyak dia tu dah. Ada dah sebut tu misalnya wujud al-wajid, al-qadim, as-sami, semua ada dalam tu belaka. Okey. Ada hak tak ada dalam sifat hak tak ada dalam hak tak ada asma husna, misalnya iradah tak ada, al-murid ada, tak ada dah. Tapi dia ada dalam ayat Quran. Sebab aliran salaf ni dia memahami sifat Allah selain daripada 99 nama tu, apa yang disebut dalam Al-Quran. Innallaha muridun. Bisa tak? Baik. Ambil sini dulu. Kita bagi sifat 20 ni kepada 4 sifat. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Boleh ingat dah? Cikgu Hasan dah. Kalau nak kaitkan dengan hak kita mengaji awal dulu, tauhid Uluhiyah. dengan asma sifat itu nak kaitkan ke mana? Di mana? Hak ni duduk al-asma' was sifat. Hak ni. Tauhid asma' was sifat ni. Nama-nama dia, sifat dia. Baik dah? Boleh dah? Salbiyah, nafsiyah, salbiyah. Ma'ani, ma'nawiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat yang menunjukkan zat itu sendiri, bukan hal lainnya. Dia apa dia buat nafsi ni, makna diri. Makna dia kira dia bukan sifat. Ada pun kita kata sifat ilmu, mengetahui itu dia kira benda zat itu sendiri bersifat. Saya boleh ayat sekat tu je, kalau tak faham juga tak tahulah. Dah kalau kita kira salihlah kita nak kategori dia sebagai sifat, boleh jadi sifat. Tiba-tiba kita kata sifat tu. Itulah katanya. Saya hanya mengungkap apa yang disebut dah. Sebab ini pandangan ni kalau mengikut ahli falsafah maknanya logik akal. Apakah kita kemudian ini tidak mempunyai logik akal? Ada dia Dan pasal dia ahli fikir. tapi dia tak dipikir ke? Kita tidak sapa tarah dia kira. Dia orang brilian, dia orang genius. Baik gini. Bila sebut nafsi ni makna diri. Ada. Dia kira ada tu satu sifat yang memang bukan menggambar kebanyakan, misalnya kata-kata berkuasa. Maknanya dia boleh melebarkan kepada benda luar. Misalnya dengan mengetahui dia boleh tahu benda. Bila melihat, dia boleh lihat benda. Tapi kalau ada saja, saya nampak gitulah. Bila baca cara dalam kitab, dia apa ni, dia hurah. Nafsiyah ni maknanya dia tidak melebarkan kepada objek lain. Betul tak? Kalau dianya berkuasa, maka dengan kuasa dia boleh menjadikan makhluk-makhluk ini. Tapi dengan ada dia saja. Sifat ni dia panggil sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah juga boleh didefinisikan sebagai haliyah atau keadaan yang pasti ada pada suatu zat. Saya ambil huraian dia macam ni dah. Sifat wajib yang termasuk ke dalam sifat nafsiyah hanyalah satu saja. Hak dalam 20 tu, hak masuk dalam kategori nafsiyah hanya satu saja, iaitu wujud. Pandai ada kita sifat. Kata sifat 20 ni terbagi pada 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Yang masuk dalam nafsiyah hanya satu saja, iaitu wujud. Habis itu dah. Pergi kepada kategori kedua. Sifat salbiyah ia adalah sifat yang menafikan segala hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Hak ni pun dari segi definisi pun saya tidak berapa orang panggil, tidak jeliwa juga. Dia kata bila salbiyah ni, salbi ni maknanya menapi. Tak sebuah nama anak salbiyah untuk menapi semacam. Tak dengar kata orang. Jadi dia menafikan. Jadi dia sebut sininya
Sifat wajib Allah yang masuk dalam kategori sifat salbiah adalah 5 sifat, iaitu qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih dan wahdaniyah. Jadi persoalan saya, sebab bila dia kata menafik, qidam makna sedia kala, lawan dia ialah baru. Baqa kekal, lawan dia fana akan mati. Mukhalafatuhu lil hawadis, tidak serupa dengan makhluk, lawan dia serupa dengan makhluk dah. Ada lawan. Kalau sifat ilmu tidak ada lawan dia jahil. Siapa dia boleh jawab? Pasal apa diberi nama salbiah? Dia kata sebab dia menafikan sifat lain. Baik. Kalau basar, melihat, tidakkah dia menafikan buta? Mendengar, tuli. Menafikan juga. Jadi saya pakai timur gitu dah. Dia tak kerti nak orang tu sebab saya ngaji lagu tu lah. Lama sebenarnya, bukan kata saya setengah-setengah ustaz dia duduk, dia belajar di sekolah saja, dia tak ngaji. Saya bermula kitab Jawi dulu, duk main pondok lama ni. Sebelum masuk aliran ni, duduk lubuk tapah duk main kitab ni, Aqidatun Najin tu. Apa ni? Sampai hak dalam bahasa Arab, Fathul Majid. Dalam berbahasa Arab, kitab Jawi, kitab bahasa Arab lah, kitab kuning juga bahasa Arab. Saya ngaji dah Fathul Majid. Benda lagu ni lah, cuma dalam bahasa Arab saja. Tapi apa yang saya bolehnya setakat tu lah. Tak tahulah, boleh lagu mana, apa makna salbiah. Dia ada tanya pun dia jawab. Dia jawab tapi dia belik tu. Tak tahu, takut otak kita tak legi. Saya cuba karang juga, fikir juga, tak boleh masuk. Akhir-akhir saya terima salbiah adalah suatu sifat yang menafikan. Dalam mana ni kita paksa pemikiran orang lain tu supaya kita berfikir seperti itu. Masalah. Itulah. Tapi saya mengaku. Dah. Saya sebut sini kan, walaupun saya bermula belajar akidah, belajar fiqh, belajar apa, bermula sistem pondok. Daripada umur 20 ni kan. Saya masuk aliran akademik ni baru, Kedia pula. Tapi dalam bab fiqh, dalam bab lain saya boleh orang kata kita boleh masuk. Tapi masuk bahagian akidah, beberapa butir kitab akhir-akhirnya duk belik Pak Tula boleh. Akhir saya boleh sebut gitu. Dia kata bila dia sebut lagu tu, maka itulah yang saya ungkapkan. Faham tak? Memang dia ada jawab, mungkin otak dia siapa, tapi saya mengaku otak saya tak siapa. Okey, beres. Sebenarnya sifat salbiah sendiri tidak hanya 5 sifat pula dah. Sebab berbagai kekurangan tidak terbatas dan semuanya ternafi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu tidak. Dia kata semua maknanya ilmu, hayat, kudrat, iradat boleh dinamakan salbiah juga sebab dia ada sifat yang menafikannya. Adik muslimat ni faham kau falsafah, dia baca falsafah menapi-napi ni. Tapi kena ngaji juga lah dah. Sebabnya kita nak tahu juga sifat 20 lagu mana. Sifat ma'ani. Pula dah. Adalah sifat yang ada pada sesuatu yang disifati, yang otomatik menempatkan sesuatu hukum padanya. Disebut gitu. Sifat yang ada pada sesuatu, itu nama ma'ani. Yang disifati otomatik menempati suatu hukum padanya. Apa dia adanya. Seperti sifat kudrah Allah yang secara otomatik menetapkan hukum kaunuhu qadiran. Dia gini. Sifat ma'ani ni dia ada sifat yang dia akan sebut dia, iaitu keadaan. Bila dia sebut kudrah kaunuhu qadiran, dia ada pasangnya. Pasangnya bagi ma'ani ialah maknawiyah. Sebab tu benda tu lah. Ma'ani, cuba perhati, ma'ani dengan ma'nawiyah tu benda sama, cuma dia tukar saja. Kalau hayat, hidup, kaunuhu hayyan. Sifat ma'ani juga disebut sebagai sifat wujudiyah, iaitu sifat yang memiliki wujud atau ada wujudnya. Maksudnya adalah sifat tersebut tidak terlepas dari zat Allah Subhanahu Wa Taala. Main falsafah ni kau peningnya dah. Ada 7 sifat ma'ani, iaitu kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, bahasa, kalam. Baik ma'ani. Pasangnya dia adalah maknawiyah.
Dia ambil sifat ma'ani dia ada pasangan. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakallim. Dia ada pasangan dia. Ya. Ini boleh tak kalau kita faham lagi. Sifat salbiah itu sifat itu tidak ada pada Allah. Manakala sifat ma'ani itu sifat yang ada pada Allah. Sifat ia tak ada pada Allah. Mana tak ada takut tidak duduk di zat lah. Ini sifatnya ada di zat. Sifat ma'ani ini sifat yang ada di zat Allah. Ada kalau sifat salbiah tu Sifat tak ada itu cuma disebut kan. Misalnya Allah Ta'ala itu tidak tak ada. Tak ada zat maksudnya. Tak ada lah dia Allah tak ada tidak tu. Manakala bahasa mungkin boleh lah. ada pada zat Allah. Boleh juga kita terima lagu tu. Siapa dia boleh ambil lah saja. Saya tak saya pun boleh faham dah tu. Boleh faham maksud dia gitu dah. Baik. Sifat ma'nawiyah adalah sifat yang ada pada sesuatu yang disifati, yang automatik menetapkan suatu hukum padanya, maka sifat ma'nawiyah juga merupakan hukum tersebut. Dia hukum bagi sifat ma'ani. Bila dia ada sifat kudrah, hukum bagi kudrah ialah kaunuhu qadiran. Dia ada pasangan dia. Sebab itulah dari definisi di atas boleh kita simpulkan bahawa sifat ma'nawiyah merupakan sebuah keadaan yang selalu menetap pada sifat ma'ani itu sendiri. Bila dia itu kudrah, kaunuhu qadiran. Misalnya sifat ilmu. Tuhan ada sifat ilmu. Sudah pasti zat yang bersifat dengannya mempunyai keadaan berupa kaunuhu aliman. Bila dia berilmu, maka keadaan dia berilmu. Lepas tu kena sebut kau lagu tu. Kalaulah sekiranya dia ada sifat melihat, macam kita ada sifat melihat, maka keadaan kita melihat. Kalau tak ada sifat melihat, maka keadaan tak ada keadaan melihat. Yang menyebabkan kita boleh melihat kerana kita ada sifat melihat. Lagu tu lah. Kalau kita tak ada sifat berkata-kata, maka kita tidak boleh berkata-kata. Kerana ada kita sifat berkata-kata, maka keadaan kita berkata-kata. Jumpa orang tegur. Kita katalah sifat salbiah tadi ya. Kalau Tuhan tajalli, mungkin kita ada tengok sifat tu. Manakala sifat ma'ani ni, tajalli dia tu, kesan ginilah. Kesan dia tu boleh lihat pada makhluk. Sifat ma'ani. Pada makhluk pada Allah Ta'ala. Kesan dia kita boleh melihat. Misalnya bukan lihat lah ni. Macam lihat lah ni kalau kita kata Allah ini dia ada bersifat kudrat. Maka sifat kudrat dia tu kita boleh tengok ada pada makhluk. Mencipta. Kalau kata lagi misalnya sifat ma'ani apabila di akhirat esok orang mukmin boleh tengok Allah Ta'ala. Dia boleh tengok kudrat Allah Ta'ala, boleh tengok sama kuasa Allah Ta'ala. Manakala sifat nasihat tu tak ada. Wow. Bicara apa ada begitu. Ya. Berkalilah. Okey. Sifat wajib Allah yang termasuk dalam kategori ma'nawiyah ini adalah sebanyak 7 sifat. Pasal 7 ma'ani ada 7, ma'nawiyah pun 7. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakallim. Orang tua-tua dulu ngaji kan otak dia tu boleh kau ngaji lagu ni. Bila dia boleh tapi nak faham tu macam duk bincang sat ni. Keadaan saya ragu je. Saya rasa takut jadi parrot. Takut dia jadi burung kakak tua je. Dia boleh sebut ngaji gapo makcik dia sebut kaunuhu mutakallim, kaunuhu keadaan zat ni. Tapi nak nampak sebenar-benar nampak. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dia kena dengan kita tahu hakikat sebenar dia. Ni kita bagi gini dah. Ni cara nak suruh ingat ni. Ni cikgu Hasan tak ada dalam nota pun ada dalam ni. Nafsiyah salbiyah, ma'ani ma'nawiyah. Ingat sifat 20 ni bagi 4 dah. Klik kare pakai selipar tu start lalu dah. Nafsiyah salbiyah, ma'ani ma'nawiyah. Nafsiyah salbiyah, ma'ani ma'nawiyah. Jumpa orang tengah jalan, jumpa mana dengan nafsiyah tanya. Nasihat duduk sekarang sekali. Apa dia dah itulah apa ni. Biar tahu kata sifat 20 ni. Nafsiyah sebutir ada wujud.
Salbiah kidam, baqa. Sifat nombor 3 siapa kau nombor ni? Ada 5. Kidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi wa hadaniyah. Ma'ani ada 7, ma'nawi ada 7. Jadi siapa? Cukuplah 20. Qudrat, irada, ilmu, hayat, sama, basah, kalam, kaunuhu qadiran. Dia ambil qudrat tadi. Kaunuhu muridan. Dia kena guna dalam bentuk isi fa'il. Kalau kita ngaji dalam bahasa Arab, mau dia adalah ismul fa'il. Okay. Ni hok kelas bahasa Arab dia faham dah ni 45 ni orang ni. Jadi ilmu pula kaunhu aliman. Diguna isi fa'il dah, mudah dah. Kaunhu hayyan daripada hayat tadi. Kaunuhu sami'an. Kaunuhu basiran. Kaunuhu mutakalliman. Macam sami'an, dia tidak guna sami'an sebab dia ada selagi lepas daripada ismul fa'il dia ada sifat musyabbahah dia panggil. Untuk balaghah dia tak kata sami' tapi sami'. Ada dalam video walaupun tak klik tak salih tak apa, ada dalam video, tengok video ada. Saya record. Boleh dah? Oh, kalau boleh faham ni orang kata mengaji sifat 20 dah boleh bagi sifat kepada 4 kategori. Wujud. Boleh dah? Sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Tak ada sifat wajib baru tu ada bagi semua tu. Sifat yang mustahil maknanya sesuatu yang tidak sekali-kali diterima oleh akal dan hal ini tidak wujud pada asal lagi bagi Allah. Sifat-sifat mustahil bagi Allah itu ialah lawan bagi sifat-sifat yang wajib seperti Tuhan Rama, lawan wahdaniyah. Ada permulaan, atau kidam, ada akhir baqa, lawan baqa, lemah lawan kudrat, jahil lawan ilmu dan seterusnya. Hak lawan tadi dia panggil sifat mustahil. Sini kita kalau bila kita bangsa kepada Allah lah, diri kita sendiri rasa tidak kau suka. Misalnya kita kata Allah itu Maha melihat. Allah tidak buta. Jadi nak ungkap perkataan itu macam biadab dah. Betul lah. Inilah jadi polemik yang selalu ditegur oleh orang beraliran salah ni. Kadang-kadang kita biadab mengatakan, ya Allah, engkau lah yang maha mulia, engkau tidak buta. Boleh tak kita kata gitu Tuhan? Ya Allah, engkau maha mengetahui, engkau bukan jahil. Hei, marah dia ni. Ampun tuanku, tuanku lah orang yang adil, tuanku bukan zalim. Kau dia percelik mata lah tak tahan. Baik, sifat yang harus pula. Bagi 3 ada kah? Wajib, mustahil, harus. Hak wajib tu kita bincang tak ada dah. Bagi 4 kategori tu. Sifat yang harus pula, harus maknanya sesuatu yang boleh diterima ada dan boleh terima tiada. Seperti harus bagi Allah mengadakan sesuatu atau tidak mengadakannya. Dia boleh buat, dia tak boleh buat. Dia boleh buat dan dia tak si buat. Bukan tak boleh buat, dia tak si buat. Nak tak si itu termasuk dalam sifat harus bagi Allah. Allah melaksanakannya mengikut kehendaknya yang mutlak, keadaannya tidak terikat dengan sesuatu undang-undang secara terpaksa dan dipaksa. Habis situ dah. Habislah. Sikit lah ngaji sifat 20 tu asal. Pak nak ngaji lebih lagi, pergi beli kitab saya yang ada dalam nota kita tu. Cari Tok Guru, ada seller dengan dia, kata kamu nak ngaji sifat 20 kitab Faridah ataupun Aqidatun Najm. Dah? Okey. Saya pergi sikit lagi. Saya nak berhenti pukul 10 ni. Ulama khalaf kembali kepada manhaj salaf. Kita duk bincang dah. Ada ulama salah, ada ulama khalaf. Tapi kita kena sedar, ulama khalaf, hero-hero dia, ulama-ulama ulung dia, di akhir hayatnya kembali kepada manhaj salaf. Ini secara tidak dinafikan. Jadi, itulah sebabnya bila kita baca lagi, meyakinkan kalau bagi saya lah, untuk memilih manhaj salaf. Contoh, di antara tokoh utama bermazhab khalaf yang disebutkan terdahulu ialah Abul Hasan Al-Asy'ari. Kita nak ambil, nak berakidah khalaf, selalu kita sandar kepada Abul Hasan Asy'ari, Asy'ariyah kita panggil. Dia sendiri akhirnya tukar daripada manhaj khalaf kepada salaf. Yang mengenal Allah secara logik, secara falsafah ni, akhir-akhir
Dia surrender, dia kata aku kembali kepada manhaj salaf akidah ahlul hadis sebagaimana Imam Ahmad Ibn Hanbal disebut. Abu Bakar Al-Baqillani yang kita dalam nota kita dulu dah, ini heru-heru ulama khalaf. Imam Al-Haramaini Abul Ma'ali Abdul Malik Al-Juwaini nama dia. Imam Haramaini juga kembali kepada manhaj salaf. Imam Al-Ghazali sendiri dan Fakhruddin Ar-Razi. Tak sebutlah lain tu hak lekeh-lekeh ni, hak ulama-ulama ulung dia. Bila kita sebut begini, kita ada bukti. Ada dalil daripada penulisan mereka ini. Ada orang yang menafikan, dia kata dah Abu Hasan tak kembali kepada manhaj salaf, dia kekal dengan khalafnya. Kalau kita minta bukti, dia tidak boleh bagi bukti. Hanya dia menafikan tulisan-tulisan kemudian Abu Hasan Asy'ari. Jadi sekali saya nak buktikan bahawa mereka ini telah menukar manhaj. Mengikut rekod penulisan mereka atau penulisan mengenai mereka, menunjukkan kesemua tokoh tersebut di akhir usia kembali kepada manhaj salaf atau akidah ahlul hadis seperti mana berikut. Abul Hasan Asy'ari, kita ambil sorang-sorang. Dalam kitab Al-Ibanah an Usul Diyanah. Ini orang ngaji sifat 20, orang pun dia kata orang lain tulis, buh nama dia. Tak apalah. Bukti kalau kita minta. Dia kata tak serupa dari segi manhaj. Memang tak serupa sebab dia tukar manhaj. Kalau dia kata ada ulama besar yang mengatakan bahawa ada pembuktian menunjukkan bahawa tu bukan kitab dia, tak apa. Ni kitab dia rata-rata ada di mana-mana. Dan diperakukan oleh tokoh-tokoh bahawa itu kitab dia. Al-Ibanah an Usul Diyanah nama kitab dia. Ni kitab ni. Kalau cikgu rasa tanya kau Arab juga, dia rasa boleh download. Ni ada ni kitab dia. Ada rasanya. Saya ada sebenarnya kitab ni, kalau cuba tengok. Ni dah. Ni dari kitab ni. Saya sudah download dah tiga-tiga ni. Al-Ibanah an Usul Diyanah. Boleh free ya ni. Boleh baca sampai habis. Beli. Saya tak beli. Dengan kemudahan tengok tau. Ni kitab dia. Kenapa tak? Tidak roaming. Ku Arab lah. Ni dah. Ada rasanya. Ni. Tengok siapa berapa ratus muka surat ni. Boleh free ya. Tak pelik dah. Baik. Kita pergi lagi ni dah daripada. Okey. Kemudian golongan Mu'tazilah, Hururiyah dan Jahmiyah. Tengok ni. Ni dia sebut ni. Ungkapan Abul Hasan Asy'ari kata, golongan Mu'tazilah, Hururiyah dan Jahmiyah beranggapan bahawa Allah Azza wa Jalla berada di setiap tempat. Maka anggapan begitu memungkinkan Allah berada di dalam perut Maryam, tempat pembuangan sampah dan tandas. Sedangkan kesemua perkataan mereka itu menyalahi agama Allah. Tengok dia kata Allah ada di mana-mana. Bukan Allah duduk di arsy, tapi Allah ada di mana-mana. Tidak gitu kita dengar. Tapi Abu Hasan Asy'ari kata itu pegangan Mu'tazilah dan Hururiyah dan Jahmiyah. Sebab kalau dia kata Allah ada di mana-mana, maka Allah ada dalam perut Maryam, Allah ada dalam tandah, Allah ada tempat pembuangan sampah. Tidak kebiadab kalau kita kata begitu. Dia kata, Abu Hasan Asy'ari kata. Itu kitab pertama. Kitab kedua pula, kitab Maqalat al-Islami wa Ikhtilafil Musallin. Ni kitab dia ni. Okey, ni. Tengok kitab dia, ada juga sini. Ni. Maqalat Islami wa Ikhtilafil Musallin. Boleh free pula ni. Ni. Maqalat Islamin wa Ikhtilafil Musallin. Besar sikit kau nak nampak dia. Kau. Dah. Nampak dia? Kau Arab juga cikgu Hasan. Dah. Okey. Baik. Kita pergi kepada lagi. Okey. Dia kata gua ni dalam kitab ni. Bahawasanya Allah di atas arasnya. Ni. Abu Hasan Asy'ari kata seperti mana firman-Nya,
Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Abu Hasan Syari kata dalam kitab Maqalat Islamiyyin. Dua dah bukti. 3 bukti kitab dia tulis. Selagi dia tulis kitab akhir dia, Risalah ila ahli Saghri. Ni. Risalah ila ahli Saghri. Duduk sini. Saya buat rujuk ni, saya nak tulis manhaj Tok Guru dah kitab ni. Saya buat rujuk ni, adakah kitab saya buat manhaj Tok Guru dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Ni. Risalah ila ahli Saghri. Ni kitab dia. Nampak ni? Ni. Oh, ni mula-mula lagi. Bismillah. Boleh? Itulah dia kitab dia dah. Okey. Okey. Dalam kitab ni dia kata guna ni. Tidaklah harus bagi seseorang untuk keluar daripada pegangan salaf, sama ada dalam perkara yang telah diijma'kan ke atasnya atau dalam perkara yang diperselisihkan oleh mereka, ataupun dalam tafsir-tafsir mereka berpaling, kerana kebenaran tidak mungkin keluar daripada pegangan mereka. Jadi 3 ni bukti Abu Hasan Syari ni dia tukar daripada manhaj khalaf kepada salaf. Boleh nampak dah? Kita nak bukti secara akademik. Jangan main cracking kata dot mana dalil dot. Baik. Dan orang yang kata dia menafi, dia nafi surah kitab dah. Dia kata ibanah bukan tulisan Abu Hasan Syari. Dia tak pernah sebut Risalah ila ahli Saghri dengan Maqalat Islamiyyin. Kita sebut bukti lagi. Dia senyap je waktu. Ramanya dia attack ni. Terdapat golongan yang menganggap kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah sebenarnya bukan hasil karya Abu Hasan Asy'ari. Malah ia suatu penipuan yang dihasilkan oleh orang lain kemudian menyandarkan kepada Abu Hasan Syari. Betul tak? Kita tengok sini. Namun anggapan ini telah ditolak oleh beberapa tokoh yang muktabar seperti Al-Baihaqi. Tengok Imam Baihaqi hadis tu. Kitab hadis dia tu. Yang menyatakan dalam kitabnya Al-I'tiqad wal Hidayah ila Sabilir Rasyad. Kata Baihaqi kata bahawa kitab Al-Ibanah tersebut memang hasil karya Abu Hasan Syari. Awak ni siapa nak kata tidak? Kitab Abu Hasan Syari Al-Ibanah. Baihaqi nak kata. Cuba cari ulama mana yang kata. Dia tolak. Mereka ulama dia tubik dengan mulut gini. Dia kata bukan. Dia kata bukan itu dah awak bersandar pada ulama mana. Kita kata ya tu kerana Al-Baihaqi kata. Tokoh-tokoh lain yang sepakat dengan Al-Baihaqi dalam hal ini Ibnu Asakir pun kata Al-Ibanah tulisan Abu Hasan Syari. Di mana Ibnu Sakir sebut dalam kitabnya Tibyan Kazib Al-Muftara fi ma nusub ila Al-Asy'ari. Dan Al-Zahabi juga. Ni tokoh ulama besar ni Ibnu Asakir Al-Zahabi. Dalam kitabnya Al-Ulu Al-Ali Al-Ghafir. Al-Ghafir. Itu yang pertama. So lagi dah 2 minit lagi. Jadi Abu Hasan Syari dia telah tukar daripada manhaj khalaf kepada salaf. Faham tak? Yang kedua pula Abu Bakar Al-Bakillani. Desa ni hari ni. Tak banyak dah. Dalam kitabnya At-Tamhid beliau mengatakan dalam kitab At-Tamhid dia kata guna, adakah kamu berkata bahawa Allah berada di setiap tempat? Katakanlah kami berlindung dengan Allah. Bahkan dia Allah beristiwa di atas arasnya. Seperti mana dia mengkhabarkan ke dalam kitabnya Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Tuhan Ar-Rahman beristiwa di atas di aras. Dia tolak kalau kata Allah duduk di mana-mana. Imam Al-Haramaini, nama dia Abul Ma'ali Abdul Malik Al-Juwaini. Beliau mengatakan dalam kitabnya Ar-Risalah Ad-Nizamiyah fil Arkanil Islamiyah, dia kata lagu mana? Demi pegangan yang kami reda dan agama Allah yang kami beriktikad ialah mengikut akidah salafus ummah dan lebih utama menurutinya serta meninggalkan perkara bid'ah. Kena tu salaf dia kata. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Ini kitab Fathul Bari ni syarah bagi Sahih Bukhari. Dia memetik kata-kata Imam Al-Haramaini. Dia kata guna Imam Haramaini kata, aku telah mengharungi lautan yang luas
dan menyelami dalam segenap sesuatu yang dilarang oleh para ahli ilmu. Semua itu dalam usaha mencari kebenaran serta melarikan diri daripada bertaklid. Kini sesungguhnya aku telah kembali serta beriktikad dengan mazhab salaf. Dia kata jauhnya aku travel nak cari kebenaran. Tulisnya kitab aku dibahas akidah ni dengan cara logik, akal, falsafah, dia kata. Akhir-akhir sekali aku surrender, aku kembali beriktikad dengan mazhab salaf. Nampak situ dah? Okey. Dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala, Imam Az-Zahabi menukilkan sebuah puisi Imam Al-Haramaini. Dia kata, saya hafal ni puisi dia, Al-Haramaini dia kata guna. Lawistakbaltu mastadbartu mashtagaltu fil kalam. Jika dapat aku kembali kepada waktu yang telah kulewati, nescaya tidak aku sibuk diri dengan ilmu kalam. Kalau Tuhan boleh buat kara klik, aku klik semula zaman muda aku, dia kata masa ngaji. Sama telah benda tu tak boleh dah. Lawistakbaltu mastadbartu. Kalau aku boleh klik semula ke zaman pok kita dulu nak Allah, kalau boleh muda semula, nak start A semula. Mashtagaltu bil kalam. Aku tidak akan sibuk dengan ilmu kalam. Masa aku rugi banyak duk cari ilmu kalam. Ini kata Imam Al-Haramaini. Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali ni, dia sebut dalam kitab Iljam Anil Kawam, Iljamul Awam Anil Kalam. Nama kitab pun dia menarik dah. Dia kata sekatkanlah ilmu kalam ni daripada orang awam. Sekatkanlah orang awam ni daripada ilmu kalam. Punah orang awam, dia kata. Imam Ghazali sebut mana? Ketahuilah bahawa kebenaran yang nyata di mana tiada kesamaran padanya di sisi golongan basirah ialah mazhab salaf, yakni mazhab para sahabat dan at-tabi'in. Akhir sekali Fakhruddin Ar-Razi, beliau berpuisi dalam kitabnya Asasut Taqdis. Fakullu khairin fittiba'is salaf, dia kata. Wa kulli syairin fittida'il khalaf. Sebab puisi dah sedap dah. Kullu khairin bittiba'is salaf. Segala kebaikan berada pada menyusuri jalan salaf. Wa kullu syarrin fittida'il khalaf. Segala kejahatan berada pada ikutan bid'ah khalaf. Dia kata bid'ah khalaf ni sebab membincangkan Tuhan melalui logik akal dan ilmu falsafah. Jadi kerana itulah saya berasa kukuh kalau kita nak bermanhaj salaf. Bila tengok tokoh-tokoh besar macam ni, adakah kita rasa terpinggir bila kita nak bermanhaj salaf? Jangan dengar dia mohon duduk dengan yang tidak cawe akademik, tuduh kan, cuba nak bermazhab salaf Wahabi lah, gotulah. Muhammad Abdul Wahab Krian dah tahun 1000 Hijrah, tak tahu iman. Demo ni lama dah sebut ni. 5 orang tokoh. Siapa ada saya nak royak tak? Itulah dia. Jadi kesimpulannya sambung minggu ke habis dah. Oh, habis dah. Habis dah. Biarlah makan ni. Kedua-dua manhaj salah dan khalaf berada di bawah payung Ahlussunnah wal Jamaah. Pun begitu kita ambil jalan tengah, tawassuk dia panggil jalan tengah. Salah dan khalaf lah nak ambil mana-mana. Tapi kalau bagi saya nya, walaupun saya bermula dengan manhaj khalaf, duk belajar lama, kitab pondok ni, bila kita tengok kitab lagu ni mengaji ni, kita berasa lebih selesa dah. Macam Imam Haramaini kata lamanya aku duduk berenik, duk cari kebenaran akhir-akhir jumpa sini. Dah. Nampak tak? Jadi kedua-dua manhaj salah dan khalaf berada di bawah payung Ahlussunnah wal Jamaah. Pendekatan kedua-duanya adalah sesuai menjadi pegangan menurut keadaan dan tingkat kepahaman umat Islam sendiri. Pada dasarnya salah dan khalaf masing-masing menerima dan mengimani ayat-ayat mutasyabihat. Cuma manhaj mereka berbeza. Merujuk kepada pandangan Dr. Muhammad Al-Buti, kita ambil juga pandangan macam Yusuf Qardawi ke apa kan, dalam kitabnya Kubral Al-Yaqiniyah Al-Kauniyah, bahawa manhaj salaf adalah terbaik pada masanya, lebih selamat dan selari dengan iman semula jadi yang berpaksi di minda serta hati. Manhaj khalaf pula adalah sesuatu yang kita tidak boleh lari daripada dalam menghadapi cabaran alam pemikiran yang berbeza serta wacana ilmiah yang bersesuaian dengan perkembangan dunia yang berbagai ragam dan kaedah. Bila ada cabaran-cabaran, orang cawe akademik, dia kata perlu juga manhaj khalaf. Jadi setakat itulah habis.